Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 3 Matematik Tambahan Tingkatan 4 Sistem Persamaan. Dan untuk video ini kita akan tumpukan perhatian kepada penyelesaian persamaan serentak melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Jadi mari kita lihat kaedah penyelesaiannya. Untuk bahagian ini kita ada 3 jenis kaedah penyelesaian, iaitu kaedah penghapusan, kaedah penggantian dan kaedah perwakilan graf. Dan dalam video saya hanya akan tumpukan perhatian kepada kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Untuk kaedah perwakilan grafnya, hanya plotkan graf dan lihat di mana persilangannya sahaja. Jadi untuk bahagian kaedah perwakilan graf tu, adik-adik semua boleh rujuk contoh pada buku teks. Jadi mari kita lihat kaedah penghapusan. Jadi kaedah penghapusan ini sebenarnya lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar semasa bab 6 tingkatan 1, iaitu sebenarnya kita nak hapuskan salah satu pemboleh ubah dahulu. Jadi pertama sekali kita kena tentukan pemboleh ubah yang nak dihapuskan dan samakan perkalinya. Jadi kita mesti pastikan perkalinya sama, baru kita boleh gunakan tambah atau tolak untuk hapuskannya. Kalau kita lihatnya adalah tanda yang sama, maksudnya kalau kedua-duanya adalah positif atau kedua-duanya adalah negatif, kita gunakan tolak. Lepas tu kalau tanda yang berlainan kita gunakan tambah. Contohnya satu negatif, satu positif, maka kita gunakan tambah untuk hilangkannya. Jadi seterusnya, apabila kita hapuskan salah satu pemboleh ubah tu, disebabkan di sini ada satu persamaan yang tak linear, maka dia akan terbentuk suatu persamaan kuadratik. Jadi di sini kita perlu faktorkannya untuk mencarikan nilai pemboleh ubah yang tertinggal itu. Contohnya kalau kita ada x dan y, tadi kita hapuskan x, maka dia tinggal y. Dan tinggal y itu dalam keadaan yang persamaan kuadratik, maka kita perlu faktorkan. Dan semasa faktorkan itu, kita boleh faktorkannya seperti biasa kalau dia nombor bulat. Kalau dia bukan nombor bulat, kita boleh gunakan kaedah rumus kuadratik, iaitu kita gunakan rumus tu untuk mencarikan nilainya. Jadi macam mana kita nak tentukan adakah dia akan faktor seperti biasa atau gunakan rumus? Kita sebenarnya boleh gunakan calculator. Nanti saya juga akan tunjukkan macam mana kita gunakan calculator untuk membantu kita tentukan manakah kaedah yang digunakan. Jadi selepas kita sudah tentukan nilai untuk persamaan kuadratik tersebut, kita mesti ganti balik untuk mencarikan nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Contohnya tadi kita ada y, sekarang kita mesti ganti balik untuk carikan nilai x. Jadi mari kita lihat contohnya. Jadi contoh ini sebenarnya saya ambil daripada buku teks, tapi buku teks tu kaedahnya berlainan. Contohnya untuk ini, dalam buku teks tu dia gunakan kaedah penggantian, tetapi saya cuba tunjukkan untuk gunakan kaedah penghapusan. Dan adik-adik semua boleh bandingkanlah mana kaedah yang lebih baik untuk digunakan. Jadi sebenarnya mana-mana kaedah pun sama juga, dia akan menghasilkan jawapan yang sama. Cuma yang langkahnya ada sikit berbeza lah. Jadi yang pertama sekali kita lihat ada dua persamaan. Satunya persamaan linear, iaitu kita punya x dan y itu kuasa 1. Dan satunya persamaan yang bukan linear, iaitu y kita ada y kuasa 2. Jadi pertama sekali kita perlu nomborkannya, iaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Selepas tu kita lihat mana satu yang kita nak hapuskan. Jadi nak hapuskan ya, lebih senang kita hapuskan kita punya x. 2x dengan 4x. Jadi di sini kita perlu susun semula sedikit lah, iaitu kita kena susunkan kita punya 4x tu ke depan. Jadi nombor ini pindah ke belakang, ini ke depan, ini ke belakang. Jadi kita tuliskan daripada 2. Kita buat sedikit susunan, iaitu kita punya 4x tu ke depan, jadi negatif 4x tambah y kuasa 2 sama dengan negatif 5 persamaan 3. Selepas tu kita lihat kita punya 2x dengan 4x tu masih lagi dalam perkali yang berlainan, maka kita punya nombor 1 itu kita kena darabkan dengan 2. 2 darab 2 tu jadi 4x, 2 darab y 2y, dan 2 darab 4 tu jadi 8 persamaan 4. Selepas tu kita perhatikan ini, yang ini perkalinya sudah menjadi nombor yang sama, iaitu 4, negatif 4 dengan 4. Dan di sini dia tandanya adalah berlainan, satunya negatif, satunya positif. Maka kita gunakan tambah untuk hilangkannya.
Jadi semasa kita tambah negatif 4 tambah 4 tu dia sudah jadi sifar. Lepas tu kita ada y kuasa 2 tambah 2y sama dengan negatif 5 tambah 8 jadi 3. Selepas tu kita pindahkan 3 ke depan, kita dapat y kuasa 2 tambah 2y tolak 3 sama dengan sifar. Jadi di sini kita nak tengok adakah kita gunakan kaedah pemfaktoran yang biasa atau kita perlu gunakan rumus. Maka kita boleh tekan kalkulator untuk tentukan. Tekan on, tekan mod sehingga nampak EQN, tekan 1. Lepas tu tekan arrow, lepas tu tekan 2. Jadi di sini yang A kita dapat 1 sama dengan B 2 sama dengan C negatif 3. Tekan sama dengan. Jadi kita dapat ni X1 adalah 1. Lepas yang kedua adalah negatif 3. Jadi di sini kita sudah tahu dia adalah dalam bentuk integer. Maka kita punya jawapan tu sebenarnya dia adalah dalam bentuk Y sama dengan 1 dan Y sama dengan negatif 3. Ini adalah apa yang kita dapat daripada kalkulator. Tetapi kita kena pandai buat susunan sikit. Ini kena pindah ke depan. Jadi di sini dia akan dapat Y tolak 1. Y tambah 3 sama dengan sifar. Jadi selepas kita sudah berjaya untuk mencarikan Y, kita mesti kembali untuk mencarikan nilai X kita. Jadi gantikan Y sama dengan 1 ke mana? Kita pindah ke 1 lah, lebih senang. Okey, jadi 2X tambah 1 sama dengan 4. 2X sama dengan 4 tolak 1. 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Jadi kita dapat satu nilai sudah. Jadi kita kena carikan lagi, gantikan Y sama dengan negatif 3 ke 1. Jadi di sini kita dapat 2X tolak 3 sama dengan 4. 2X sama dengan 4 tambah 3. 2X sama dengan 7. X sama dengan 7 per 2. Jadi di sini kita dapat dua nilai ini. Jadi penyelesaiannya kita adalah kita ada dua pasangan, iaitu kalau Y sama dengan 1, kita punya nilai X tu adalah 3 per 2. Kalau kita punya Y sama dengan negatif 3, kita punya X sama dengan 7 per 2. Jadi kita akan dapat dua pasangan jawapan ini. Jadi begitulah penyelesaian untuk soalan 1 ini. Jadi mari kita lihat pula kaedah yang kedua, iaitu kaedah penggantian. Okey, untuk kaedah penggantian tu, kita akan carikan pemboleh ubah dengan perkalinya 1 dan susun sebagai perkara rumus. Biasanya kita pilihkan pemboleh ubah dengan perkalinya 1 sebab kita tidak mahu wujudkan pecahan. Tapi kalau anda nak gunakan juga, anda boleh teruskanlah. Cumanya akan membuat keadaannya lebih rumit. Jadi kita akan ganti masuk kepada persamaan yang satu lagi dan terbentuk persamaan kuadratik lagi. Jadi kita akan faktorkan dan carikan nilai pemboleh ubah tersebut. Lepas tu kita akan ganti balik untuk mencarikan nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Jadi akhir sekali ya, memang kita akan dapatkan dua pasangan jawapan juga. Macam yang penghapusan juga. Jadi lihat di sini. Contoh ini sama juga saya ambil dari buku teks. Cumanya saya gunakan kaedah yang berlainan. Jadi anda boleh bandingkanlah kaedah mana satu yang anda nak gunakan. Jadi selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Jadi di sini nomborkan dulu nombor 1, nombor 2. Selepas tu saya kena pilihkan satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Dan di sini hanya satu pemboleh ubah dengan perkalinya 1, iaitu yang Y. Jadi saya akan pilihkan daripada 1. Saya akan susun semula supaya Y itu menjadi perkara rumus. Jadi 4 tolak 2X bersamaan 3. Jadi kan gantikan 3 ke 2. Ya, jangan ganti balik kepada 1 sebab anda sudah gunakan 1. Maka you kena gantikan ke 2. Jadi di sini kita gantikan kita punya Y dengan Okey, yang selebihnya kita tulis seperti biasa, hanya gantikan Y saja dengan 4 tolak 2X sama dengan 3. Jadi di sini kembangkan, kita akan dapat X kuasa 2 tolak dengan 8X tambah
4x kuasa 2. Yang 3 ni pindah ke depan, jadi tolak 3 sama dengan sifar. Jadi di sini x kuasa 2 tambah 4x kuasa 2, kita dapat 5x kuasa 2. Tolak 8x, tolak 3. Jadi di sini sekali lagi kita tekan kalkulator untuk semak adakah kita boleh gunakan faktor biasa atau kita gunakan kaedah rumus. Jadi A itu adalah 5, okay, B itu negatif 8, C itu negatif 3. Jadi kita dapat jawapannya dalam bentuk yang perpuluhan. Maka ini memang sah kita perlu gunakan kaedah rumus kita lah. Iaitu rumus kita adalah sama dengan X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Jadi di sini kita ganti masuk kita punya ABC. Ini adalah kita punya A, ini adalah B dan ini adalah C. Jadi X sama dengan negatif, letakkan negatif 8. Lepas tu tambah tolak negatif 8 kuasa 2 tolak dengan 4 darab 5 darab dengan negatif 3. Okay, lepas tu bagi 2 darab 5. Jadi kita selesaikan ini. Kita dapat ni adalah 8 tambah tolak 64 tambah 60 bahagi 10. Jadi sama dengan 8 tambah tolak 124 per 10. Jadi di sini kita ada satu kali tambah, satu kalinya tolak. Jadi kita perlu tekan dua kali kalkulator lah. 8 tambah punca kuasa 2 124 bagi 10. Dan satu lagi adalah 8 tolak dengan punca kuasa 2 124 bagi 10. Jadi di sini kita dapat apa? Okey. Jadi tekan kalkulator kita. 8 tambah punca kuasa 2 124 bahagi 10 sama dengan 1.9136. Kalau kita ambil kepada 4 perpuluhan, iaitu yang di sini kita perlu bundakan satu ke depan. Jadi satu lagi adalah 8 tolak punca kuasa 2 124. Lepas tu bagi 10 lagi. Kita dapat ni negatif sifar perpuluhan 3136. Okay, jadi di sini belum siap lagi. Kita mesti perlu ganti balik untuk mencarikan nilai Y kita. Jadi di sini okay, ganti balik iaitu gantikan X sama dengan 1.9136 ke mana? Kita ganti masuk ke 1 juga. Jadi di sini kita akan dapat okay, 2 darab 1.9136 tambah dengan Y sama dengan 4. Jadi di sini terapkan, kita akan dapat ni adalah negatif. Kita dapat ni 3.8272 tambah Y sama dengan 4. Jadi Y sama dengan 4 tolak 3.8272 iaitu menjadi sifar perpuluhan 1728. Jadi yang pertama yang ini. Lepas tu satu lagi. Okey, saya terpaksa untuk bersihkan sebelah ni. Saya gunakan luangan di sini ya. Jadi gantikan lagi satu nilai tu, iaitu gantikan X sama dengan negatif sifar perpuluhan 3136 ke 1. Jadi gantikan nilai itu 2 darab dengan negatif sifar perpuluhan 3136 tambah dengan Y sama dengan 4. Jadi di sini kita akan dapat ni adalah negatif sifar perpuluhan 6272 tambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 tambah sifar perpuluhan 6272 iaitu menjadi 4.6272. Jadi kita akan dapat dua pasangan nilainya, iaitu kalau kita punya X adalah 1.9136, kita punya Y akan dapat sifar perpuluhan 1728. Dan kalau kita punya X adalah negatif sifar perpuluhan 3136, kita punya Y dapat 4.6272. Jadi di sini kita akan dapat dua pasangan jawapan lah.
Jadi langkahnya lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar semasa penyelesaian persamaan linear serentak lah. Cumanya bahagian ini, apa yang beza adalah yang bahagian yang kedua tu akan terhasil satu persamaan kuadratik. Dan apabila wujudnya persamaan kuadratik, terpaksa anda gunakan faktorkan. Dan kalau anda faktorkan tu, anda boleh gunakan kalkulator untuk bantu untuk lihat sama ada anda faktorkan seperti biasa. Kalau dia nombor integer, dia faktor seperti biasa. Kalau dia perpuluhan, kita gunakan kaedah rumus kuadratik. Jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.